Kita dapat lihat daripada rang undang-undang yang baru ni, supplementary budget yang meminta sebanyak 14 bilion ringgit yang cukup besar. 15. Oh, minta maaf. Bukan 14. 15 bilion ringgit ini, dan ini telah pun membangkitkan keprihatinan dan kebimbangan antara ramai mengenai financial discipline. Dengan izin pihak kerajaan bila kita meluluskan sebuah bajet, dan ini merupakan satu perkara yang dibangkitkan, boleh dikatakan tiap-tiap bajet sejak saya berada di sinilah, sejak tahun 2008, di mana kita dapat lihat apa yang diluluskan oleh pihak kerajaan semasa bajet langsung macam tidak dipedulikan, dan tiap-tiap kali, tiap-tiap tahun mendapat peningkatan yang cukup besar. Dan ini membimbangkan kerana kerajaan kita sekarang menghadapi bukan krisis lagi, dan kita tak nak satu krisis menimpa ekonomi kita, tetapi kita menghadapi satu cabaran yang cukup besar untuk mengawal defisit negara kita, untuk menjaga ratings negara kita supaya kemampuan negara kita untuk mendapatkan pinjaman antarabangsa tidak akan terjejas. Dan kita lihat daripada antara langkah yang telah pun diambil oleh pihak kerajaan baru-baru ini adalah untuk potong subsidi 20 sen bagi petrol. Walaupun potongan subsidi ini boleh dikatakan adalah untuk mengurangkan defisit ataupun beban kepada kerajaan, saya rasa ada langkah-langkah yang lain, banyak langkah-langkah yang lain yang boleh diambil untuk menjimatkan wang bagi kerajaan dalam subsidi petrol juga. Dan kita tahu buat masa ini antara ketirisan yang paling besar dalam subsidi petrol adalah bila petrol di negeri seperti Kedah ataupun Perlis, Perak Utara dan juga Kelantan, di mana petrol diseludup keluar ataupun dibeli oleh kenderaan-kenderaan asing daripada Thailand, ataupun diesel, minyak dijual di laut antarabangsa ataupun di Selat Melaka antara kapal-kapal dari Indonesia dengan kapal-kapal yang sepatutnya menjadi nelayan dari Malaysia. Kita tahu sampai hari ini hanya 6 petrol station sahaja yang telah pun didapati bahawa menjual petrol kepada kenderaan asing. Tetapi sampai hari ini kita pun tak tentu sama ada 6 petrol station ini lesen dia sudah pun ditarik ataupun tidak. Apakah tindakan yang akan diambil kepada pihak yang bersalah? Saya pernah pergi sekali ke Kangah, dan saya nampak bila saya pump petrol di sana, banyak kereta-kereta Thailand angkat petrol macam tak ada had saja. Kita pun tak tahu. Kita laluan 1 minit, Wabi. Okey. Saya tertarik dengan apa yang dimaksud. Saya tertarik dengan apa yang disebut tentang penyeludupan petrol. Untuk saya ingin pandangan yang berhormat. Di sebelah Thailand sempadan dengan kawasan rantau panjang, di mana penduduk-penduduk di sana menjual minyak bersubsidi daripada Malaysia di sepanjang jalan di sebelah Thailand, macam kedai kopi bersusun-susun di tepi jalan menjual minyak yang diseludup daripada Malaysia. Jadi inilah bagaimana suasana penyeludupan yang begitu besar berlaku sekarang. Apa pandangan? Terima kasih. Memang benar. Saya belum sampai rantau panjang, tapi di Perlis yang saya tahu, lori daripada Thailand masuk, ambil petrol, keluar. Sepatutnya ada penguatkuasa di stesen petrol yang ada di Perlis. Memang ada. Dia duduk kat sana aja. Yang saya diberitahu bila saya tanya sama orang tempatan di kawasan Tekangah, saya tanya kenapa penguatkuasa kat sana tak ambil tindakan ke atas kenderaan-kenderaan yang datang ambil petrol di petrol station di Perlis. Dia kata, penguatkuasa ada. Tapi apa dia buat? Dia akan salin nombor lori tersebut, bagi tahu kawan dia kat custom. Lepas tu bila lori sampai custom, kawan dia kat custom akan minta sama lori tersebut wang tambahan ataupun kopi lui, supaya lori itu boleh keluar Thailand. Boleh saya bicara sikit? Kalau kena? Boleh. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih PJ.
saya nak menambah sedikit, kan saya di Kuala Kedah, kawasan nelayan, dan masalah penyeludupan diesel dan petrol ini memang masalah yang rampant, yang memang banyak berlaku di sana. Dan cuma satu poinnya ialah penyeludupan diesel misalnya oleh bot-bot yang keluar, itu ada perkara yang bukan lagi rahsia. It's an open secret dengan izin. Diketahui, dilakukan dan berulang kali, dan kerapnya orang-orang yang sama. Dan mekanismenya, caranya, modus operandinya semua diketahui. Dan juga diperbualkan di kedai-kedai kopi, jabatan mana terlibat, pegawai mana terlibat. Jadi saya berpendapat bahawa dari segi penguatkuasaan, unit intelijen itu perlu, dan yang saya hairankan ialah perkara ini berlaku bertahun-tahun berterusan. Jadi apakah tindakan yang sebenarnya yang dilakukan oleh unit penguatkuasaan? Bila benda ini diketahui ramai orang tapi tidak ada berlaku apa-apa, tentu ada sesuatu yang silap. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kedah. Dan memang benar, sudah berlaku bertahun-tahun tapi tidak ada tindakan langsung. Dan bukan kata tak ada pihak penguatkuasa, ada, tapi tak kuatkuasakan. Ini hanya akan menimbulkan perasaan bahawa ataupun mensyaki bahawa sebenarnya pihak penguatkuasa berpakat dengan pihak penyelundup. Dan perkara ini perlu diatasi, kalau tidak kita akan teruskan bagi subsidi kepada warga negeri yang lain, keuntungan kepada orang Thailand, kepada orang Indonesia. Itu sebenarnya menjadi masalah keutamaan yang kita perlu atasi, dan bukannya menerusi peningkatan subsidi 20 sen pada masa ini. Dan ada antara satu jawapan yang telah pun sila. Terima kasih Yang Bertuah. Salah satu daripada alasan kerajaan apabila dia nak naik harga minyak ialah untuk nak mengelak daripada berlakunya penyeludupan ke negara jiran. Apa komen PJU? Saya rasa prioriti dah salah. Prioriti ni hentikan penyeludupan, bukan menimbalan ataupun penderitaan kepada rakyat. Dan antara satu jawapan yang diberikan oleh seorang menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, Datuk Idris Jallah, Ketua Pembandu, adalah bahawa bila kita berkata bahawa subsidi banyak telah pun diberikan kepada pihak IPP, beliau berkata 1 sen pun subsidi tidak diberikan kepada pihak IPP. Dari segi permukaannya memang benar, kerajaan tidak ada peruntukan subsidi kepada pihak IPP yang menjual tenaga kepada tenaga nasional. Subsidi diberikan melalui gas, iaitu penjualan gas yang lebih murah kepada pihak IPP yang disalurkan kepada pihak tenaga. So dari permukaannya memang benar, tidak ada subsidi secara langsung diberikan kepada pihak IPP. Tapi apa yang dituduh ataupun dibangkitkan oleh pihak Pakatan Rakyat yang ada di sini ialah bukan subsidi yang diberi secara langsung. Subsidi diberikan secara tidak langsung. Macam mana? Perjanjian IPP antara pihak tenaga nasional dengan pihak IPP adalah dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasaran. Oleh kerana harga cukup tinggi, oleh sebab itu kerajaan terpaksa memberikan subsidi tambahan supaya harga dapat diturunkan sehingga satu tahap yang berpatutan. Itu cara dia. They sign an agreement dengan izin yang harganya lebih daripada harga pasaran. Lepas itu untuk menurunkan harga elektrik untuk supaya pihak orang ramai tidak berasa elektrik terlalu mahal, kerajaan berikan subsidi gas yang cukup besar. Oleh sebab Bayan baru bangun. Terima kasih PJU. Cuma 10 minit dia. Ya. PJU, adakah Tadi PJU saya benarkan kerana Dewan kita kosong. Baru ramai masuk sekarang, kita balik kepada 10 minit. Tak adalah. Sila. Lenggong. Sila. Okey PJU, saya nak tambah sedikit kepada PJU kerana PJU touch on this IPP subsidi. Harga pasaran pada tahun 2012 LNG Malaysia RM49 satu per MMBTU.
Okey, tapi adakah PJU tahu bahawa kerajaan persekutuan Petronas menjual kepada IPP hanya pada RM10.70 saja. Ini bermaksud 5 kali ganda lebih rendah daripada pasaran, hanya lebih kurang 20% daripada harga pasaran dunia. Walau bagaimanapun, harga elektrik di Malaysia bukan rendah sangat, sebab harga Malaysia sekarang lebih kurang 30 sen satu kilowatt hour. Tapi berbanding dengan di Singapura atau Indonesia atau Thailand, kita hanya lebih kurang 10% lebih rendah saja. Apa komen PJU? Masih kepada Bayan Baru, memang benar, dan pihak kerajaan bukan tak tahu. Pihak kerajaan tahu. Pemandu ada membuat satu study di mana mereka mendapati bahawa kalau kita bandingkan kadar elektrik negara Malaysia dengan negara Thailand mengikut subsidi yang diberikan, peruntukan, sepatutnya kadar elektrik Malaysia akan menjadi lebih murah sebanyak 26%. Maksudnya kadar elektrik kita, kalau kita seimbangkan subsidi antara Malaysia dengan Thailand, kadar elektrik di Malaysia lebih mahal sebanyak 26%. So we are not having an efficient use of our subsidy. Akibat apa? Akibat kita ada kontrak IPP di mana IPP menjual elektrik kepada tenaga nasional dengan harga yang lebih mahal. Pihak kerajaan telah kata kita akan runding semula. Sejak saya belum jadi MP sampai hari ini tidak ada satu kontrak IPP pun dirunding semula. Sekarang kita ada masalah baru di IPP. IPP banyak telah pun diambil alih oleh syarikat kerajaan 1MDB. Bila 1MDB ambil alih, apa akan terjadi? Kerajaan akan terpaksa teruskan kontrak kepada 1MDB walaupun mungkin harga bukan baik sangat untuk rakyat di Malaysia. Dan saya rasa ini merupakan satu perkara yang penting kerana ini subjek topik ekonomi dikatakan state regulatory capture. Bila 1MDB dimiliki oleh kerajaan, kita terpaksa memberikan special privilege kepada anak syarikat kerajaan. Oleh kerana kita berikan special privilege kepada anak syarikat kerajaan, rakyat yang susah kerana terpaksa membiayai kos yang lebih tinggi untuk membantu syarikat kerajaan 1MDB yang sekarang ini dilandai oleh hutang yang cukup besar. Dan saya rasa ini apa yang penting untuk merasionalisasikan subsidi di Malaysia, bukan dengan sekadar meningkatkan harga petrol saja. Kita perlu melihat supaya subsidi kepada orang miskin, orang berpendapatan pertengahan sederhana tidak terjejas dalam standard of living mereka. Kita lihat bila petrol dinaikkan 20 sen, semua orang kena. Sepatutnya subsidi dikurangkan kepada pihak yang pandu Porsche, yang pandu BMW X6, yang pandu Mercedes E-Class ataupun yang baru. Tapi sekarang semua kena. So kita harap pihak kerajaan dapat keluarkan satu mekanisme di mana subsidi dapat dikekalkan kepada orang yang miskin, orang yang pandu Proton ke, Kancil ke, Myvi ke, dan bukannya subsidi yang diambil ataupun dinikmati oleh pihak yang sudah berkemampuan. Ya, sila gulung. 15 minit. 5 minit, okey. 15 minit. 5 minit. Sila gulung. Okey, saya hanya ingin membangkitkan satu perkara yang lain, iaitu kerajaan nak kurangkan subsidi tetapi sekarang berhasrat dalam bajet yang akan datang untuk melaksanakan cukai yang baru, iaitu cukai GST. So rakyat kena dua kali, subsidi turun, GST akan meningkat. Dan kita harap secara ikhlas dari sini, berharap bahawa pihak kerajaan akan menimbangkan betul-betul dalam pelaksanaan ini, kerana GST akan membebankan rakyat jelata, terutamanya rakyat middle class dan juga yang miskin.
Nombor satu, buat masa ini 85% daripada rakyat sekarang tidak mampu, bukan tak nak bayar, tidak mampu bayar cukai pendapatan kerana pendapatan mereka tidak melebihi RM2,500. Bukan kerana mereka tak nak bayar, mereka tak mampu bayar RM2,500. So, kalau kita nak kenakan GST ke semua yang miskin ini, terpaksa bayar. Masya Allah. Terima kasih, Tuan Speaker. Sekejap je, tak sampai 2 minit. Saya nak tanya kepada PJU, pandangan PJU. Kita semua tahu bahawa pertumbuhan ekonomi negara kita ni semenjak kebelakangan ini adalah apa yang diistilahkan sebagai domestically driven, iaitu ianya hasil daripada perniagaan, hasil daripada usaha-usaha usahawan tempatan dan sebagainya. Tidakkah dianggap ianya agak pelik dalam keadaan pertumbuhan itu adalah domestically driven, bukan daripada luar negara dan sebagainya, tapi semua daripada usaha tempatan, maka dikurangkan subsidi dan nak dikenakan pula GST yang akan memberikan beban kepada pengusaha-pengusaha tempatan dan dengan sendirinya membantutkan dan menghalang pertumbuhan yang datangnya daripada ekonomi domestik. Ya. Saya setuju dengan Shah Alam dan saya nak tambah lagi. Bukan kata sebenarnya ekonomi kita ada bertumbuh seperti apa yang dikatakan oleh pihak kerajaan dan hasil kerajaan ada meningkat. Bukan kata hasil kerajaan tak meningkat oleh sebab tu kerajaan kata tak cukup wang, kena tambah lagi cukai daripada orang ramai. Hasil kerajaan daripada tahun 2003 sehingga 2013 telah meningkat sebanyak 125%. Ini merupakan peningkatan yang boleh dikatakan the envy of many nations in the world. Dan hasil pendapatan kita meningkat kerana kita bernasib baik ada hasil dari minyak. Banyak kerajaan yang lain tak ada hasil daripada minyak, tapi kita ada. Oleh sebab tu hasil meningkat. So atas sebab hasil dapat meningkat, kenapa kerajaan sampai hari ini masih tiap-tiap tahun defisit, tiap-tiap tahun hutang bertambah? Akibatnya kita terpaksa meningkatkan lagi cukai kepada orang ramai. Ini tak masuk akal. Yang perlu kita tanya, mana perginya wang ataupun hasil yang telah pun meningkat daripada 95 bilion pada tahun 2003 sehingga 209 bilion tahun ini. Meningkat banyak tapi wang macam hilang, masih lagi defisit. Dan antara satu lagi, Putaran Jaya Utara. Ya, saya akan gulung. Last one. Satu lagi argument yang diberikan untuk meningkatkan GST adalah diversification of revenue, iaitu kita terlalu bergantung kepada hasil daripada minyak. Sekarang 40% daripada hasil kerajaan datangnya daripada sektor minyak. Logik itu tak betul. Kalau macam ini, kalau esok hari Petronas dapat meningkatkan rezap minyak mereka 2 kali ganda, dapat minyak yang baru. Okey, kalau macam tu kita perlu tak meningkatkan cukai kepada rakyat 2 kali ganda? Kalau tidak, mungkin hasil daripada minyak menjejas 50% daripada hasil kerajaan. So logik itu tak betul. Sebenarnya kalau minyak dapat berikan hasil yang bertambah kepada kerajaan, kita perlu jimat wang tersebut mendapat sepas supaya kita dapat laburkan dalam sektor pendidikan, laburkan dalam infrastruktur, laburkan dalam renewable energy, supaya masa depan akan datang bila rejap minyak habis, kita akan mempunyai cara meningkatkan ataupun mendapat hasil yang baru pada masa depan, ataupun produktiviti kita dapat meningkat pada masa depan. So kita harap pihak kerajaan akan fikir baik-baik, jangan bentangkan undang-undang ataupun rang undang-undang untuk GST pada sesi bajet yang akan datang. Itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak YDP.